Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak belajar satu benda, iaitu bagaimana membina ayat dalam bahasa Arab. Okey. Ten. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada ayat dalam bahasa Arab, kita pergi dulu ayat dalam bahasa Melayu. Ayat dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ayat dalam bahasa Melayu sentiasalah bermula dengan kata nama. Di apa pun ayat itu mesti start dia adalah kata nama. Jadi contohnya kita buat ayat kerusi itu patah. Kita start dengan apa? Kerusi. Kan? Kita takkan kata patah itu kerusi. Kan? Itu macam orang baru belajar cakap bahasa Melayu. Okey. Jadi contoh yang kedua, kita akan kata saya duduk atas kerusi. Okey, kita start dengan apa? Saya. Pun kita start dengan kata nama. Buatlah ayat apa pun. Mereka makan nasi. Kita akan start dengan mereka. Kata nama juga ataupun kata ganti nama. Kita akan start dengan kata nama ataupun kita start dengan kata ganti nama. Jadi, kita takkan kata makan mereka nasi. Kita takkan kata benda tu. Jadi, bahasa Melayu automatically kita panggil sebagai noun based sentence. Maknanya, ayat dalam bahasa Melayu sentiasalah bermula dengan noun, kata nama. Okey. Tetapi dalam bahasa Arab, Arab ini dia ada dua apa nak cakap tadi? Arab ada ayat dia, sentence in Arabic adalah jumlah. Jadi jumlah dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama, asasnya jumlah dalam bahasa Arab adalah jumlah fi'liyah. Okey, dan kadang-kadang Arab guna jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Yang ni adalah, ataupun kita boleh panggil ini adalah verb base. Ismiyah tadi noun base. Okey. Jadi verb base adalah asas di dalam bahasa Arab. Noun base hanya digunakan pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi asasnya dalam bahasa Arab adalah kalau ada fi'il, biasanya dahulukan dengan fi'il. Jadi fi'il apa yang kamu tahu dalam bahasa Arab? Contohnya kamu tahu qara'a. Apa qara'a? Baca. Jadi kalau kita nak buat ayat asasnya ada qara'a, kita akan start dengan perkataan qara'a itulah. Ataupun kalau kita nak start dengan fi'il mudhari', yang ni fi'il madhi, past tense. Kita nak start dengan fi'il mudhari', kita akan start dengan yaqra'u. Kita akan start dengan ayat tu yaqra'u. Okey, jadi kita pun terus buat ayat qara'a Muhammad al-jaridah. Muhammad baca surat khabar. Yaqra'u at-talib al-kitabah. Okey. Nampak? Jadi kita akan start dengan qara'a ataupun kita akan start dengan yaqra'u. Okey. Tapi kalau kita nak buat ayat style ini noun base, maknanya kita start dengan isim. Verb base maknanya kita start dengan fi'il. Fi'il, jumlah fi'liyah kita start dengan fi'il, jumlah ismiyah kita start dengan isim. Jadi kalau ayat macam ni dia akan jadi Muhammad. Kita akan start dengan Muhammad dulu. Qara'a al-jaridah. Okey. Ataupun kita akan start dengan, kalau ayat ni dia jadi macam mana? Kita akan start dengan at-talibu. At-talib yaqra'u al-kitabah. Okey.
Dia apa beza ayat pertama dengan ayat yang kedua? Ayat yang kedua kita start dengan kata nama. Jadi ayat yang kedua ni macam bahasa Melayu tadilah, start dengan isim. Cuma ada tak beza dari segi makna? Ke maksud dia sama je dua-dua ni? Qara'a Muhammad al-Jaridah, maksud dia Muhammad baca surat khabar. Kalau kita terjemah yang kedua ni pun Muhammad qara'a al-Jaridah, Muhammad baca surat khabar. Cumanya bezanya normal sentence yang ni. Yang ni normal. Yang ni abnormal. Lain macam sikit. Abnormal maksudnya yang ni ada benda lain yang nak dibagi tahu dekat sini. Yang ni normal. Muhammad baca surat khabar. Biasa je ayat tu, casual, biasa je. Tapi bila kita kata Muhammad qara'a al-Jaridah, dia nak bagi tahu kat sini seolah-olah dia ada penekanan pada Muhammad. Yang baca tadi tu adalah Muhammad, bukan Ali, bukan orang lain. Nampak Jadi seolah-olah ada penekanan bila kita start dengan Muhammad. Tapi ayat ni dah tak jadi casual macam sebelah ni. Oh, sorry. Okay. Dia dah tak jadi casual macam dekat sebelah ni. Dia dah jadi macam lain macam sikit. Ada maksud yang nak dibagi tahu, ada penekanan yang nak dibagi tahu pada yang pertama ni. Boleh faham Okey. Jadi kalau kita nak buat ayat dalam bahasa Arab casual, tanpa ada penekanan tertentu, tanpa ada benda yang kita nak. Jadi basicnya adalah kita guna jumlah fi'liyah. Boleh faham? Okay, jumlah fi'liyah. Okay, now apa yang kita nak tekan lagi kat sini? Okay. Jadi kat sini kita dah tahu jumlah fi'liyah adalah jumlah yang kita start dengan fi'il. Settle. Itu tajuk dia. Okey, jadi macam mana nak buat jumlah fi'liyah? Jadi dia ada 3 elemen lah. Yang pertama, dia mesti ada fi'il. Yang pertama sekali kita nak buat ayat, jadi kena ada fi'il. Yang kedua, dia kena ada fa'il. Elemen yang kedua mesti ada fa'il. Okey. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'il ni benda pula. Fi'il tadi perbuatan, fa'il ni pembuat benda tu. Dan unsur yang ketiga sama ada maf'ul, benda yang dilakukan itu, objek yang diperlakukan itu. Dan kalau benda fi'il itu dipanggil lazim, mungkin dia hanya perlukan satu unsur yang lain. Macam ni. Ini depends lah. Kalau fi'il itu berhajatkan kepada benda yang diperlakukan, barulah kita pakai maf'ul. Contohnya, kalau Ustaz kata fi'il itu adalah pukul, perbuatan itu adalah pukul. Bila kita cerita tentang pukul, Ali pukul. Jadi, pukul memerlukan objek yang dipukul. Dia pukul apa? Dia pukul apa? Dia pukul anjing contohnya kan. Contohnya dia pukul anjing. Jadi dia perlukan objek. Tapi let's say Ustaz kata perbuatan itu tidur. Kan? Tidur tidak. Ali tidur. Tidur juga adalah fi'il. Tetapi tidur itu tidak berhajatkan kepada objek. Jadi kalau ayat yang macam tu, kita hanya letak dia punya fi'il dan kena ada fa'il, dan yang unsur yang ketiga kita letaklah sama ada kita boleh letak kat belakang ni tempat berlaku. Contohnya kita kata kita boleh letakkan jar majrur kat sini kan. Contohnya tidur, siapa yang tidur? Ali di atas katil kan. Jadi jar kat situ di atas, majrur kat situ katil. Nampak? Al-jar wal majrur. Okey. Okey. Ataupun kita boleh cakap waktu kan. Jadi kita boleh letak zaraf kat sini. Ataupun kita letak zaraf. Perbuatan tidur, siapa yang tidur? Ali. Zaraf, waktu petang, masaan, sabahan. Okey. Jadi ada 3 elemen yang penting. Dia tengok juga bergantung kepada fi'il. Fi'il yang perlu kepada maf'ul kita letak
kita perlukan maf'ul. Tapi kalau fi'il tu tak perlu, kita letak jar majrur atau zarf. Zarf. Okey. Now, jadi bila kamu diberi fi'il, jadi fi'il itu juga kamu kena check. Fi'il apa yang diberikan kepada kamu ni? Jadi let's say kamu diberi fi'il qara'a. Tadi qara'a dah kan? Benda ni tukar. Diberi fi'il kepada kamu jalasa. Jalasa benda. Jalasa maksud dia duduk. Okey. Jadi kamu rasa jalasa ni kamu nak kena buat bentuk yang nombor 1 ke bentuk yang nombor 2? Jalasa ni dah fi'il dah. Cuma fi'il jalasa ni yang nombor 1 ke nombor 2. Jadi jalasa ni duduk. Duduk ni berhajatkan yang didudukkan ke? Yang jalasa ni dia tak berhajatkan. Jadi dia, kalau kita jumpa perkataan macam ni, dia adalah nombor 2 ni. Yang ni kita panggil fi'il lazim. Lazim maknanya lazim. Okey, yang ni kita panggil muta'addi. Muta'addi adalah fi'il yang memerlukan benda objek. Okey, bila jalasa senang. Jalasa bubuh saja Muhammad. Jalasa Muhammad ala al-kursi. Dah. Nampak? Okey, now diberi pula fi'il yang lain kepada kamu. Fi'il yang perlukan objek. Contohnya diberikan kepada kamu akala. Bila you kata akala, akala adalah fi'il muta'addi. Yang macam atas ni, akala. Dia adalah muta'addi. Jadi bila kata akala, makan, jadi orang akan tertanya-tanya, you kena habiskan ayat tu. Makan benda, kan? Makan Muhammad. Makan akala Muhammad. Dia makan benda. Dia makan roti. Al-khubza. Al-khubz. Jadi kamu kena habiskan ayat tu. Akala Muhammad al-khubz. Okey, nampak? Okay, yang tu lah asas bagi membina ayat jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Okey. Itu yang pertama. Jadi ada 3 elemen. 1, 2. Macam kita tengok balik apa elemen dia tadi. Fi'il, fa'il. Yang ni jar majrur. Yang ni fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Okey. Now, dah settle lah. Okey, cumanya ada satu benda lagi dalam bahasa Arab ni, dia sangat membezakan jantina. Let's say kita nak kata yang duduk itu tadi adalah Fatimah. Now, kita letak Fatimah. Okey. Jadi jalasa ni you kena tukar kepada jalasat. Itu je. Jalasat. Jalasat Fatimatu alal kursi. Alal kursi kekal, tak ada kacau. Belakang ni tak ada kacau. Kan? Yang akan dikacau yang ni je. Depends on pembuat. Sama juga kalau yang makan ni adalah Zainab contohnya. Zainab ni perempuan. Muhammad ni lelaki. Jadi kalau Zainab yang makan, dia tak jadi akala dah. Dia jadi let's. Nampak let's. Zainab al-khubza. Okay? Very good. Jadi ini adalah contoh untuk fi'il. Kedua-dua ni adalah contoh untuk fi'il madhi. Kalau kita buat ayat fi'il madhi. Fi'lu madhi. Kalau kita buat fi'il madhi, ini adalah past tense. Okay, jalasa untuk lelaki, jalasat untuk perempuan. Akala untuk lelaki, akalat untuk perempuan. Okay, now kita pindah kepada fi'il mudhari' pula. Kita tukar je lah. Tadi apa? Jalasa. Okay, jalasa untuk fi'il mudhari' adalah yajlisu.
Yajlisu Muhammad alal kursi. Yajlisu Muhammad alal kursi. Kita tukar saja daripada madhi past tense tukar kepada present. Yang ini sedang berlaku, kita tukar yajlis Muhammad alal kursi. Muhammad sedang duduk atas kursi. Okey. Kalau makan pula akala akan jadi yakulu. Akala yakulu. Macam mana dapat ni? Yang ni kena belajar balik kan. Akala yakulu. Akala yakulu, siapa yang makan? Muhammad. Muhammad juga kah? Yakulu Muhammad al-khubza. Yakulu Muhammad al-khubza. Senang kan? Bentuk dia tu yajlisu yakulu. Okey. Cumanya let's say present tense yang makan tu perempuan. Kalau lelaki yajlisu yakulu. Kalau yang makan tadi Fatimah pula. Fatimah. Dia tak jadi yajlisu. Dia jadi tajlisu Fatimah alal kursi. Okey. Tapi kalau makan pula yakulu jadi takulu Fatimah al-khubza. Okey, nampak Okey. Jadi contoh yang kedua ini untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey. Jadi simpulkan balik, kalau dia madhi past tense, jalasa untuk lelaki, kalau perempuannya lelaki, jalasa, kalau perempuan jalasat. Tapi kalau mudhari' yajlisu Muhammad, kalau perempuan jadi tajlisu. Jadi apa dia buat? Kalau present atau kalau past tense tambah kat belakang ta, tapi kalau present tambah ta dekat depan. Tukar daripada ya jadi ta. Okay, very simple. Okay, yang ni untuk fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Bagaimana kita nak buat ayat. Okay, yang ni kesemuanya kedua-dua ini adalah untuk contoh yang kita bagi setakat ni adalah untuk seorang, betul Seorang lelaki, seorang perempuan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Bagaimana kalau ramai yang buat? Kan? Kita nak guna ayat yang sama juga, tapi ramai. Contohnya duduk ni tadi, yang duduk ni bukan Muhammad, bukan Fatimah seorang, tapi ramai-ramai duduk. Okay. Jadi pertama sekali kita kena tahulah ramai-ramai apa dalam bahasa Arab ni kan. Apa yang perkataan yang menunjukkan ramai dalam bahasa Arab? Contohnya, kita boleh ramaikan perkataan Muslim jadi Al-Muslimun. Daripada Al-Muslim, kita jadikan Al-Muslimun. Bila nampak waw nun ni, ramailah ni. Kalau Al-Muslim seorang, kalau Al-Muslimun ramai. Kita nak buat ayat duduk dalam bahasa, buat ayat tadi. Tadi Muhammad duduk atas kursi kan. Kita nak buat orang-orang Islam duduk atas kursi. Jadi sama sahaja, kekalkan jalasa al-muslimuna alal kursi. Kalau mudhari' pula present tense sama, yajlisu, sama al-muslimuna alal kursi. Senang. Kalau ramai-ramai perempuan pula, sama juga. Kalau perempuan jalasa jadi apa? Jalasat. Betul? Sama, kalau seorang pun macam tu, kalau ramai pun jalasat juga. Kalau ramai-ramai ni apa contoh dia ramai perempuan? Al-muslimat kan? Jalasat al-muslimat alal kursi. Allahu Akbar. Alal kursi. Tapi kalau fi'il mudhari'
present tense. Tadi kalau seorang apa jadi? Tajlisu, sama juga. Tajlisu al-muslimat, ramai kan? Alal kursi. Okey. Demikian basic di dalam membuat jumlah fi'liyah. Jadi pastikan ayat anda betul apabila diberi perkataan. Buat ayat itu yang pertama sekali Ustaz ulang balik. Yang pertama sekali mesti ada apa asal itu belajar tadi. Okey. Normal, jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah itu ada 3 elemen. Tengok kepada fi'ilnya. Kalau muta'addi perlu kepada maf'ul, kalau lazim perlu kepada jar majrur ataupun zaraf. Okey. Bentuk fi'il madinya begini, bentuk fi'il mudhari'nya begini. Okey. Dan kalau seorang pun macam tu, kalau ramai pun macam tu. Itu sahaja kelas berkenaan jumlah fi'liyah di dalam bahasa Arab. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.